Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah sampai ke siri yang terakhir dalam siri sinopsis setiap juzuk daripada Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini ataupun malam ni kita akan bersama-sama di dalam juzuk yang ke-30 insya-Allah. Jadi dalam juzuk yang ke-30 ni kita akan lihat banyak sebenarnya surah-surah yang ada di dalam juzuk ini, dan insya-Allah kita mungkin tidak sempat untuk pergi secara detail setiap daripada surah-surah yang ada di dalam juzuk ini. Tapi kita akan lihat insya-Allah secara ringkasnya, secara summary-nya, apakah yang terkandung di dalam surah-surah yang fokus insya-Allah yang tertentu, dan juga lihat kepada secara umumnya apakah juzuk ini dikandung. Secara umumnya juzuk ini iaitu juzuk yang ke-30 ini merupakan hampir semua daripada surah-surah yang berada di dalam juzuk ini adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi cuma menurut sebahagian daripada ulama bahawa terdapat dua surah sahaja di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda Nabi berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu yang pertamanya adalah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah iaitu surah bukti, dan yang keduanya adalah surah An-Nas. An-Nas iaitu surah pertolongan ataupun bantuan ataupun kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan lihat surah-surah ini secara sinopsisnya, secara umumnya, secara summary-nya. Ialah yang pertama sekali surah-surah yang panjang, yang agak panjang, iaitu bahagian awal di dalam juzuk ini, iaitu daripada surah An-Naba, kemudian seterusnya surah An-Nazi'at, kemudian Abasa, kemudian Al-Infitar, kemudian At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, At-Tariq, kemudian Al-Buruj, Al-Ghashiyah, Al-A'la, kemudian Al-Balad, Al-Fajru, Al-Lailu, Asy-Syamsu, kemudian Asy-Syarhu adalah yang terakhir, ataupun Al-Fajru adalah yang terakhir, kemudian selepas daripada itu kita masuk Al-Lailu, kemudian selepas daripada itu kita masuk Asy-Syarhu, kemudian Ad-Duha, Al-A'la, At-Tin. Itu adalah merupakan surah-surah yang pendek yang ada di dalam juzuk ini. Kita lihat dulu apakah yang dikandung oleh apakah isi-isi utama yang ada di dalam part yang pertama, iaitu juzuk ini kita katakan dibagi pada dua, iaitu part yang pertama ialah surah-surah yang agak panjang. Yang agak panjang ni taklah panjang sangat, tetapi kadang-kadang satu muka, kadang-kadang setengah muka lebih dan sebagainya, maka itu adalah sangat panjang. Sebab kebanyakan daripada surah-surah yang pendek dalam kategori yang pendek ini biasanya adalah sebaris, dua baris, tiga baris, macam tu sahaja. Jadi insya-Allah kita tengok yang pertama sekali, part yang pertama, iaitu part surah-surah yang panjang, iaitu contohnya seperti surah An-Naba. Surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Naba ini tentang berita besar, iaitu tentang hari kiamat, tentang apakah balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, dan kemudian apakah yang akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang berpaling, yang menolak Islam. Jadi kebanyakan daripada surah-surah yang part yang besar ini ialah menceritakan keadaan yang sama, iaitu perkara yang hampir sama, iaitu menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang malaikat, bentuk-bentuk malaikat yang turun kepada yang menjadi tentera Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menceritakan tentang apakah yang akan dikenakan, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan kemudian seterusnya apakah yang dikenakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dan kemudian sekali-sekala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga contoh-contoh yang dikenakan seperti Firaun, seperti kaum-kaum yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kadang-kadang di dalam surah-surah ini. Jadi kita tengok dalam surah An-Naba sebagai contohnya An-Nazi'at. An-Nazi'at iaitu malaikat malaikat yang menarik manusia yang menarik nyawa manusia dengan dahsyatnya yang mencabut dengan ganasnya. Itu An-Nazi'at. Tetapi ada juga surah-surah seperti Abasa. Abasa menceritakan tentang bagaimanakah stance yang sepatutnya ada pada seorang da'i.
pada seorang pendakwah, iaitu abasa merupakan Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita sibuk dengan orang-orang besar Mekah, sehingga apabila datang seorang sahabat yang miskin, yang buta, iaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melayan Abdullah bin Umi Maktum ni, dan kemudian Nabi SAW terus cuba untuk berdakwah kepada orang besar ni dengan harapan bahawa kalaulah orang besar ini, orang besar Mekah ini beriman, maka akan lebih mudahlah orang-orang masyarakat biasa ni untuk beriman. Tetapi perbuatan ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang at-takwir, iaitu juga tentang hari kiamat, keadaan hari kiamat, dan kemudian al-infitar, begitu juga yang terbelah maksudnya. Kemudian al-mutaffifin, Allah SWT menyebutkan di sini sedikit, iaitu tentang orang-orang yang menipu dalam timbangan, iaitu apabila mereka ni menimbang, memberi timbangan kepada orang, iaitu menimbang untuk orang lain, mereka akan mengurangkan. Tapi kalau menimbang untuk mereka nak lebih, mereka nak betul-betul diberikan kepada mereka ataupun lebih. Jadi bila mereka memberi, mereka kurangkan. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai al-mutaffifin, iaitu orang-orang yang curang, orang-orang yang dalam timbangannya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kemudian selepas itu masuk kepada surah al-insyiqaq. Insyiqaq artinya yang terbelah, iaitu hari kiamat nanti, keadaan hari kiamat. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut seterusnya soal buruj, iaitu gugusan bintang-bintang. Kemudian seterusnya ada at-tariq. At-tariqnya artinya ialah bintang, mengikut kebanyakan daripada ulama tafsir mengatakan iaitu bintang yang datang mengetuk pada waktu malam. Kemudian tu ada al-a'la, iaitu yang maha tinggi, yang paling tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Allah SWT puji orang-orang yang beriman, bagaimana sikapnya, dan dikatakan dia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya soal Ghasyiyah, iaitu hari pembalasan. Ghasyiyah. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala selepas itu ialah surah Al-Fajar, yang menceritakan tentang fajar. Kemudian Al-Balad, iaitu negeri. Dan kemudian seterusnya ialah surah Al-Laili, iaitu dan kemudian surah Asy-Syamsu. Jadi habis tamat di situ, kita masuklah. Kemudian selepas daripada itu ialah surah Ad-Duha. Jadi Ad-Duha ni adalah merupakan permulaan kepada surah-surah pendek yang saya telah sebutkan tadi. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ni, bermula daripada surah An-Naba, iaitu surah yang ke-78 sehingga surah yang ke-92, iaitu Al-Lail, merupakan surah-surah yang agak panjang sedikit. Tapi selepas daripada itu kita lihat bahawa kita mula masuk dalam juzuk yang ke-30 ni ke dalam surah-surah yang agak pendek, iaitu bermula dengan Asy-Syarhu, bermula dengan Ad-Duha, kemudian Asy-Syarhu. Jadi kita tengok sikit kandungan surah-surah yang pendek ini. Setiap satu daripada surah-surah yang pendek ini dia mempunyai satu mesej yang besar yang tertentu kan. Dan jika kita perhatikan, kita akan lihatlah, iaitu dia mempunyai kepelbagaian. Mungkin kita katakan dalam surah yang panjang tadi, surah An-Naba, sampailah kepada surah Asy-Syams, Al-Laili, dia merupakan kadang-kadang dia mempunyai mesej yang hampir sama, iaitu mesejnya adalah menceritakan tentang keadaan hari kiamat, suasana hari kiamat, apa pembalasan yang dikenakan oleh Allah SWT kepada mereka, kepada manusia di hari kiamat. Maka apabila sampai kepada Ad-Duha, Allah Ta'ala mula menceritakan tentang, iaitu Ad-Duha wal Laili saja, iaitu Allah SWT menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana wahyu lambat turun. Jadi Allah SWT memberitahu bahawa bukan Allah Ta'ala benci kepada Nabi, tapi yang penting Allah Ta'ala sayang kepada Nabi. Dan kamu, wahai Rasulullah SAW, hendaklah terus menyampaikan dakwah, kerana Allah Ta'ala telah banyak memberi nikmat kepada kamu. Seterusnya surah Asy-Syarhu, Allah Ta'ala lapangkan dada. Asy-Syarhu maknanya lapang dada, iaitu kelapangan yang sebenar adalah kelapangan dada, bukan kelapangan hidup, bukan hanya kelapangan harta, banyak duit, banyak pangkat, banyak rumah, banyak tanah dan sebagainya. Tetapi kelapangan sebenar ialah apabila kelapangan hati, iaitu Allah SWT nak ceritakan dalam surah Asy-Syarhu yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita masuk surah At-Tin. Surah At-Tin maknanya surah buah tin. Apakah Allah SWT sebutkan tentang hakikat manusia? Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala sebutkan bahawa penciptaan manusia ni memang hebat, Allah Taala ciptakan, tetapi akhirnya dia menjatuhkan dirinya. Jadi itu adalah hakikat manusia dalam soal tin. Kemudian soal alaq juga hakikat manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bahawa manusia dari seketul darah, kemudian tapi manusia ni menentang, manusia ni jahat, manusia lari, manusia ni cuba melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala memberi ancaman di hujung surah Al-Alaq ini bahawa Allah Taala akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk melawan orang-orang yang cuba menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalam surah yang ke-97 iaitu soal qadar. Surah yang mungkin kita baca dalam bulan Ramadan biasanya, iaitu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri, iaitu al-qadar. Allah Taala yang menentukan qadar, menentukan ukuran, menentukan besar kecil sesuatu benda. Jadi bulan Ramadan yang Allah Taala berikan ni dijadikan satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian surah selepas daripada itu adalah surah Al-Bayyinah. Yang kita katakan tadi bahawa salah satu daripada surah yang dikatakan oleh ulama sebagai surah yang diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, kerana di dalam soal Bayyinah ini yang ertinya ialah bukti, iaitu bukti jelas, ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat situ bahawa di situ iaitu apa? Al-Bayyinah, penjelasan telah jelas, maka orang yang beriman, orang tak nak beriman maka dia akan kafir. Maka Allah Taala sebutkan apakah pengakhiran kepada orang kafir dan orang yang apa yang diperoleh oleh orang yang baik, orang yang beriman. Seterusnya Allah Taala sebut seterusnya surah yang seterusnya adalah surah Az-Zalzalah, kegoncangan. Iaitu kegoncangan menceritakan keadaan hari kiamat di mana manusia ini, kita boleh katakan bahawa macam-macam perkara yang berlaku kepada manusia di hari kiamat, dan antara salah satu benda yang Allah Taala bongkarkan apa yang ada dalam hati manusia. Dan kemudian seterusnya soal Adiyat, iaitu kuda yang berlari kencang. Allah Taala nak sebutkan tentang keadaan manusia juga sebenarnya, yang sukakan harta, yang begini, dan macam-macam lagi perangai-perangai manusia yang sangat-sangat berlainan, yang tidak sepatutnya. Sedangkan Al-Adiyat, iaitu kuda ni boleh mengikut tuannya. Kenapa manusia yang tidak mahu mengikut tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soal Qari'ah, iaitu menceritakan hari kiamat. Kemudian surah At-Takatsur, iaitu bermegah-megahan, berlomba-lomba nak menunjukkan siapa banyak kan. Jadi ini Allah Taala tersebutkan bahawa manusia itu sifat dia suka-suka untuk berlomba-lomba, untuk menunjuk-nunjuk bahawa dia ni banyak, dan akhirnya Allah Taala kata semua tu akan dipersoalkan, semua tu akan hancur dan tak akan hilang perkataan ini kecuali mereka ini hatta zurtumul maqabir. Kemudian surah seterusnya ialah surah Al-Asr, wal asri, iaitu manusia dalam kerugian, kita semua biasa dengar. Kemudian soal Humazah, iaitu pengumpat. Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang suka mengumpat Nabi, orang-orang yang menentang Islam ni. Inilah biasanya sifat-sifat yang ada pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan selepas itu surah Al-Fil, iaitu Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada orang-orang Makkah, yang mereka dia tolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera gajah datang untuk menghancurkan mereka, tapi Allah Ta'ala tolong dengan burung ababil. Kemudian dihancurkan segala-galanya. Kemudian surah Quraisy, Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat Allah Ta'ala kepada kaum Quraisy. Mereka ni boleh berjalan ke utara, ke selatan, membawa, tetapi mereka tetap juga tidak mahu beriman, tidak mahu tunduk kepada Allah SWT, tapi beriman kepada berhala dan sebagainya yang tidak sepatutnya mereka ni beriman. Kemudian seterusnya ialah surah Al-Ma'un. Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara-perkara yang sepatutnya orang-orang, sifat-sifat orang-orang yang tidak beriman begini sifat dia. Sifat-sifat orang beriman begini. Iaitu mereka tak mahu memberi makan kepada orang miskin, tak menggalakkan, dan mereka ni sayang kepada benda-benda mereka, sehingga benda-benda sepatutnya mereka memberi pinjam al-ma'un kepada orang lain pun mereka enggan. Dan begitu juga sembahyang mereka yang tidak ikhlas, suka menunjuk dan sebagainya. Jadi kemudian seterusnya ialah surah Al-Kautsar, iaitu nikmat yang banyak yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah seterusnya ialah surah Al-Kafirun, iaitu Allah SWT minta kepada Nabi SAW supaya menyatakan kejelasan, mufasalah, iaitu perpisahan. Tidak ada lagi kita awak-awak, aku-aku. Jangan nak pujuk aku untuk aku ni mengikut apakah cara akidah kamu. Jadi kita kata putus daripada Nabi. Ya Allah SWT ajar kepada Nabi SAW berkata kepada orang kafir ni, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Kemudian surah yang ke-110 iaitu surah An-Nasr, pertolongan Allah SWT, menceritakan tentang kemenangan Allah Ta'ala dan manusia akan berduyun-duyun masuk Islam selepas daripada pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT, iaitu Fatu Makkah. Dan kemudian surah Al-Masad, iaitu penentangan daripada kaum kerabat sendiri, orang yang dekat dengan kita sendiri, iaitu yang berlaku kepada Nabi ialah daripada Abu Lahab.
merupakan bapa saudara kepada Nabi SAW yang menentang Nabi SAW. Kemudian 112 iaitu surah Al-Ikhlas, iaitu pentingnya kita ni mengikhlaskan, memberikan ubudiyah kita, tundukkan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja, tak boleh bercampur-campur dengan yang lain, dan Allah itu adalah maha suci daripada segala-gala kelemahan, dan yang disabitkan ada anak dan sebagainya, maka itu ada kufuan dan sebagainya, iaitu ada sekutu, ada bersama, tak ada kan. Itu adalah semua bersih, iaitu nama dia Al-Ikhlas. Dan kemudian surah yang ke-113 ialah surah Al-Falaq, iaitu waktu subuh yang Allah SWT ajar kepada kita, iaitu surah ini adalah sebagai surah pelindung daripada gangguan-gangguan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin menyihir kita, orang yang berhasad kepada kita dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah surah An-Nas, iaitu Allah Ta'ala mengajar kita supaya kita ni berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan, kejahatan yang mengusik di dalam diri manusia, iaitu yang cuba mewas-waskan dalam diri manusia, iaitu sama ada dia jin ataupun manusia. Jadi begitulah lebih kurang insya-Allah secara kesimpulannya, saya ringkasnya juz 30 yang kita lihat insya-Allah kita tamat pada sesi ini. Ini adalah sesi terakhir untuk sinopsis kepada juz-juz Al-Quran. Jadi harapkan kepada saudara dan saudari semua, sahabat-sahabat semua, supaya boleh terus untuk mengkaji, jangan berhenti di sini saja. Dengan berakhirnya 30 Ramadan ini, berakhirnya kita juz 30 ni, kita berhenti daripada membaca Quran, daripada untuk kita meneliti, meneruskan untuk memahami Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni. Kalau kita tak baca, kita akan rugi, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita, dia memberikan panduan kepada kita ni, tapi tiba-tiba kita buat tidak indah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini merupakan satu kejahatan daripada kita yang tak sepatutnya berlaku daripada seorang hamba. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Untuk makluman insya-Allah kepada sesiapa yang ingin mengikuti tadabbur harian pukul 6 pagi, insya-Allah pukul 6 pagi setiap hari insya-Allah, kecuali hari Ahad, setiap hari kecuali hari Ahad insya-Allah boleh bersama-sama di Facebook Dr. K Yusuf insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.